Salam sejahtera. Utama TVS edisi 8 Jun 2021. Anda bersama saya Jessica Chung dan ini antara paparan utama malam ini. Kerajaan Sarawak memperuntukkan 35.5 juta ringgit bagi tujuan bantuan bekalan makanan untuk golongan B40 di bawah pakej BKSS. Sejumlah 5,566 kes baharu COVID-19 direkod dalam tempoh 24 jam lepas. Jumlah kes kebakaran terbuka di Sarawak semakin berkurangan berbanding tahun-tahun sebelum ini. RM35.5 juta telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak untuk bakul makanan bagi golongan yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bantuan itu akan diagihkan kepada 472,923 ketua isi rumah KIR terutama golongan B40 di Sarawak yang terjejas dan layak untuk menerimanya. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng, sehingga jam 3.30 petang Isnin, seramai 49,811 isi rumah sudah pun menerima bantuan berkenaan. Susulan pelaksanaan PKP yang buka kuasa sejak 29 Mei lalu hingga 14 Jun ini, kerajaan negeri meluluskan sejumlah 1.4 bilion ringgit bagi membantu rakyat, antaranya pakej pemberian bantuan makanan kepada isi rumah yang terjejas akibat PKP. Menerusi pakej itu, setiap kawasan Dewan Undangan Negeri menerima peruntukan minimum sebanyak RM250,000. Pengagihannya kini sedang rancak dijalankan dan Abang Johari turut yakin segalanya akan selesai pada 11 Jun ini. Untuk membantu masyarakat kita yang terjejas disebabkan oleh PKP. Dan kerajaan kita telah memperuntukkan sejumlah 35 juta untuk kita membeli barangan dan kita agihkan kepada masyarakat kita di seluruh negeri Sarawak. Pelbagai kaedah digunakan seperti penggunaan helikopter dan pesawat ringan bagi memastikan bantuan makanan tersebut sampai kepada golongan sasar sehingga 11 Jun ini. Senada dengan beliau, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Rawang Tengah Ali Hassan memohon orang ramai untuk bersabar kerana pihaknya turut menghadapi sedikit masalah dari segi logistik. Seperti yang dikatakan oleh Yang Bapak Ketua Menteri, ini adalah merupakan kekebalan. Lebih-lebih lagi jika kita bercakap tentang logistik untuk menghantar setiap pelosok ke kawasan di negeri kita di luar bandar khususnya. Disebabkan itu, kita telah berbincang bagaimana cara untuk memudahkan pengedaran ini. Ada setengahnya perlu kita menggunakan perkhidmatan udara seperti helikopter. Ada setengahnya menggunakan vehicle 4-wheel drive, paksa melalui jalan palak. Dan ada yang menggunakan perahu, sungai dan laut. Sementara itu, bagi Ketua Kampung Haji Baki Blok C, Rosli Ahmad Darus, pembahagian bantuan makanan dalam kawasannya diagihkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan sahaja. Bantuan untuk khasnya untuk seperti orang balu, orang macam tak ada laki itulah yang diperlukan di bawah B40 yang tidak ada kerja. Jadi bantuan ini cuma ada 70, penduduknya ada 700, rumahnya ada 169. Terpaksa saya bagi rata untuk orang B40.
Dalam pada itu, bantuan bakul makanan yang disalurkan kepada rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang akan diagihkan secara adil tanpa mengira fahaman politik. Demikian penegasan Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar yang juga ADUN Kuala Rajang, Datuk Lin Talif Saleh. Di kawasannya, seramai 5,883 ketua isi rumah KIR akan menerima bantuan tersebut yang disalurkan secara berperingkat bermula Rabu. Jadi kita akan mengagihkan bakul makanan ini dalam minggu ini, insyaAllah, kerana maklumlah program ini berjalan serentak di seluruh Sarawak dan kita menghadapi dari segi bakalan. Bagaimanapun kita akan agih mengikut keperluan dan mengikut kawasan masing-masing, dan apa yang penting kita tekankan adalah kita memberikan bakul makanan ini kepada P40 tidak mengira fahaman politik dan tidak mengira di mana mereka mengundi, selagi mereka bermastautin atau bertinggal di kawasan N41 di bawah kategori B40, kita akan agihkan. Beliau turut berharap bantuan yang ada dapat meringankan beban rakyat yang terkesan sepanjang pelaksanaan PKP. Dan perlu juga ditekankan, mungkin ada dalam B40 ini tidak disenaraikan. Mungkin terlepas teacher daripada senarai ini, kita memohonlah sekiranya ada berlaku, kita memohonlah mereka ini untuk berdaftar dengan pejabat daerah ataupun di-KK di kawasan masing-masing supaya pengagihan ini dapat diteruskan. Dan kedua, dari segi komponen yang kita akan berikan ialah makanan asas untuk mereka dapat bertahan dalam 2 minggu atau 3 minggu, iaitu beras, gula, susu, biskit, mie, minyak masak, tepung gandum dan sebagainya lah untuk mereka. Dan sekiranya ada lebih, kita faham ini kita akan agihkan kepada ketua isi rumah, mana tiap-tiap bilik ataupun tiap rumah yang ada penghuninya, kita akan berikan satu bakul makanan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian akan menguruskan pengagihan bantuan dengan kerjasama Pusat Khidmat N41 Kuala Rajang, agensi kerajaan, ketua kaum dan pertubuhan bukan kerajaan. Terima kasih Abang Jo. Itu antara ungkapan yang keluar daripada mulut pemimpin masyarakat di Sarikei ketika mengulas mengenai sumbangan Kerajaan Sarawak yang disalurkan menerusi bantuan khas Sarawak Ku Sayang. Kata mereka, sumbangan tersebut merupakan bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap rakyat yang terkesan. Bagi pihak semua KIR ataupun pemulu, pemancar dan ketua kaum di kawasan kita amat berterima kasih kepada kerajaan GPS kerana sekali lagi kita menerima bantuan prihatin yang ketiga saya ini. Jadi dengan kemudahan, dengan adanya apa-apa bantuan ini sedikit banyak akan meringankan bebanan yang kita pikul dalam masa PKP ini. Bagi penduduk, ini juga merupakan bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak yang sentiasa memastikan kebajikan rakyat yang terkesan sentiasa terbela sepanjang PKP dilaksanakan. Kita bagi pihak Kampung Selalang dan kepada penduduk semualah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang amat berhormat kita, Ketua Menteri Sarawak dan GPS, gabungan parti GPS kita, dan terima kasih juga kita kepada yang berhormat Datuk Lin Talif Saleh. Aku sebagai wakil pengulu IPAN di kawasan N41 Kuala Rajang merepsai terima kasih ngagai perintah negeri Sarawak dan gabungan parti Sarawak yang diketuai oleh Kepala Menteri Datuk Tinggi Abang Johari. Aku megah merepsai terima kasih ngagai yang berhormat Datuk Lin selaku ADUN di N41 Kuala Rajang. Kuda kira meri bantuan kumbang PKP itu ngagai rakyat di kawasan N41.
Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Datuk Henry Heri Jineb menyasarkan 80% penduduk di daerah Bau akan menerima suntikan vaksin pada penghujung bulan Ogos bagi mencapai imuniti kelompok. Sehingga kini katanya seramai 43,000 penduduk di daerah Bau telah pun mendaftar sebagai penerima vaksin. Almost 100% pendaftaran untuk vaccination COVID-19 di daerah Bau. So, sekarang ni kita tengah menunggu vaksin sampai dan kita mulakan proses pemberian vaksin bermula pada 11 hari bulan. Apabila vaksin sudah sampai, sampailah ke penghujung Ogos. Bermakna kita boleh capai kalau tak 100%, at least 80% herd immunity. What do you call in bahasa Malaysia? Immunity kelompok, at least 80% by end of August. Tambahnya lagi, Bau kini mempunyai 5 pusat pemberian vaksin PPV iaitu di Balai Bomba Bau, Hospital Bau, 2 klinik kesihatan swasta serta klinik kesihatan Siniawan. Beliau turut menyasarkan untuk memberi sekitar 1,000 dos vaksin dalam sehari. Dan kita mempunyai at least 4 tempat PPV. Yang pertama, Bomba, di mana kita boleh membuat pemberian vaksin selama 800 orang satu hari. Dan kedua, Hospital Bau. Ketiga dan empat kita ada 2 tempat klinik private, iaitu Klinik Union dan Klinik Teddy yang memberi vaksin dan juga klinik kesihatan Siniawan. Ada 5 lah. Jadi kita sasalkan 1,000 vaksin diberikan pada satu hari. Baik, ini perkembangan COVID-19. Sejumlah 5,566 kes baru COVID-19 direkod dalam tempoh 24 jam lepas, meningkat sedikit daripada 5,271 kes yang dicatat pada Isnin. Jumlah kumulatif kes positif di Malaysia setakat ini ialah 627,652 kes. Selangor kekal mencatat kes harian tertinggi iaitu 1,524 kes, diikuti Sarawak 707 kes. Di Sarawak, 67.47% daripada kes yang dilaporkan dikesan di 5 buah daerah iaitu Kuching, Bintulu, Sri Aman, Miri dan Song. Jumlah keseluruhan kes di Sarawak kini meningkat kepada 52,581 kes. Daripada 707 kes baharu yang dilaporkan, seramai 39 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 582 orang kes atau yang dikesan adalah terdiri daripada individu yang diberikan arahan perintah kuarantin. Mengenai kes kematian, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, dengan 1 kematian berkenaan yang menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 di negeri ini telah meningkat kepada seramai 327 orang. Kes melibatkan seorang lelaki berusia 83 tahun yang disahkan positif COVID-19 pada 26 Mei 2021. Kes meninggal dunia di Hospital Sri Aman dan kes mempunyai penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronik, darah tinggi dan dislipidemia. Pekerjaan sebelum ini telah mendapat permit polis dan surat kelulusan dari majikan masih boleh menggunakannya bagi melalui sekatan jalan raya SJR oleh polis. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Suga Embas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, permit dan surat tersebut masih sah dan tiada keperluan untuk mendapatkan yang baharu. Sebelum ini, katanya terdapat banyak pertanyaan daripada orang awam mengenai dokumen yang telah dipohon sebelumnya. Ugah pada masa yang sama sekali lagi mengingatkan agar semua perlu duduk di rumah kecuali mereka yang mempunyai alasan-alasan yang kukuh untuk keluar. Tambah ugah, dengan duduk di rumah, mereka membantu mengekang penyebaran COVID-19 dalam kalangan komuniti.
Seterusnya, kes kebakaran terbuka yang melibatkan kebun, ladang, hutan belukar atau lalang dan sampah semakin berkurang berbanding tahun-tahun sebelum ini. Setakat 7 Jun 2021, hanya 452 kes sedemikian telah direkodkan di seluruh Sarawak dengan Miri memegang rekod tertinggi iaitu 132 kes, manakala Sri Aman pula mencatatkan rekod terendah iaitu 4 kes. Dan berdasarkan kepada kes ini, kita mengambil beberapa advokasi lah untuk mengingatkan penduduk lah. Dan bila berlakunya COVID-19 awal Mac dan diumumkan PKP, kita dapati pada tempoh bulan Mac, April, Mei dan Jun, berdasarkan kepada analisa 5 tahun 2016, 2017, 2018, inilah tempoh yang mana kebakaran hutan musim panas campur dengan musim kemarau ni telah menunjukkan angka yang cukup besar lah. Tetapi amat terkejut apabila pada tahun 2020 bila PKP diumumkan hanya daripada 2,261 pada tahun 2019, pada tahun 2020 mencatat 709 saja. Daripada siasatan yang dijalankan Dedah Khairuddin, perbuatan manusia merupakan punca berlakunya kebakaran terbuka ini. Susulan itu, pihak bomba bersama Jabatan Alam Sekitar JAS dan beberapa agensi lain bekerjasama untuk menganjurkan advokasi yang bertujuan memberi kesedaran kepada komuniti tentang langkah-langkah keselamatan kebakaran selain menekankan beberapa aspek penting lain. So kalau kita lihat dari segi kes kebakaran pada tahun 2016 tadi, 1,072 kes. 2017 708. Bila berlakunya ada advokasi ni, masyarakat mula sedar. Dan bila berlakunya galakan ekonomi ni 2018 mula naik. Dengan PKP ni banyak membantulah. Dan begitu juga pada tahun ini, kalau kita lihat setakat hari semalam hanya mencatat 452 kes pertama kali kebakaran tahun 2021 lah. Dan kebun ladang hanya 18. Hutan 27, belukar 312 dan juga sampah 95 lah. Beliau turut mengingatkan orang ramai untuk tidak menyimpan sebarang peralatan atau barang mudah terbakar di dalam atau di pekarangan rumah mereka sebagai langkah keselamatan yang paling asas untuk mencegah kebakaran. Kebakaran yang melibatkan hutan atau belukar atau semak menunjukkan penurunan yang sangat besar berbanding tahun 2019 yang menunjukkan 4 angka dan tahun lepas hanya mencatat 3 angka sahaja. Ini adalah kesan daripada advokasi yang disediakan oleh pihak bomba. Namun mereka tetap meneruskan pemantauan dan tidak menolak sekiranya kejadian seperti ini berlaku lagi, memandangkan faktor cuaca juga membimbangkan. Tuan-tuan, mainkan peranan anda, kebakaran boleh dicegah. Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Zaim Zarfan untuk TVS. Pemotongan gaji ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, Setiausaha Politik Ketua Menteri dan Penjawat Awam Sarawak bukanlah mainan politik. Demikian tegas timbalan Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Satok, Dato' Ibrahim Baki terhadap tindakan segelintir pihak pembangkang yang mengkritik komitmen Kerajaan Sarawak tersebut. Malah katanya pemberian bantuan bakul makanan Sarawak Ku Sayang yang sedang berlangsung juga diagihkan sama rata kepada semua yang memerlukan tanpa mengira fahaman politik. Politik lah. This time no politik. This time no need to play politik. We have to be together. Like us here in Satok, we distribute. We don't segregate whether you are opposition, you are a government supporter, everybody, irrespective of race and religion. So we give it to not only the Malays, the Iban, kampung in Kude Ulu, and today you see big volume kapitan here bercantan to the Chinese. Ujar beliau lagi, pihak pembangkang tidak seharusnya cemburu akan usaha tersebut kerana ketika ini semua pihak perlu membantu rakyat di negeri ini dalam membantras penularan COVID-19. I think no need to be jealous lah on this sort of issue. The opposition, no need to be jealous. And this time, everybody should be together as one Saraukian. But the thing is to have all Saraukian
to in this critical time to fight this COVID-19. So it is not government policy. You are not using government money. So anybody who voluntarily like to donate are welcome. So no need to make a big hoo-ha out of it, Terdahulu bagi kawasan Satok, sejumlah 3,100 bakul makanan akan diserahkan kepada penduduk yang memerlukan. Jumlah 3,100 food basket. Dan untuk orang yang memerlukan dalam masa PKP itu. Siapa-siapa yang memerlukan, mana tak ada dalam list pun yang minta, kita berilah. Itulah keprihatinan kita di pusat khidmat di N8 Satok. Seramai 26 pelajar Sekolah Sukan Malaysia Sabah berasal dari Sarawak yang telah terkandas di Kota Kinabalu selepas sekolah berkenaan diarah tutup susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah berjaya diterbangkan pulang pada Selasa. Kepulangan pelajar berkenaan dengan penerbangan MH2536 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA diuruskan Kerajaan Negeri Sarawak melalui Rumah Sarawak, Sarawak Volunteers serta Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga penaung Sarawak Volunteers menghantar pulang pelajar berkenaan di KLIA bersama-sama Pegawai Perhubungan Sarawak di Kuala Lumpur, Awang Supian Awang Daud dan Ketua Pemasaran MAS Ahmad Zamzuri Abu Bakar serta pegawai dari KPM. Terdahulu, kesemua pelajar berkenaan diterbangkan dari Kota Kinabalu menerusi penerbangan MH2607 pada petang Isnin. Dengan ketibaan mereka telah disambut Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Sekolah Dato' Azman Talib. Daripada 26 pelajar berkenaan, 12 berasal dari Miri, 5 dari Sibu, 5 dari Kuching, 3 dari Bintulu, seorang dari Limbang. Kesemua mereka diterbangkan ke Kuching dan akan dikuarantin wajib di Kuching sebelum dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Rata-rata mereka juga menyatakan perasaan lega dan terharu atas bantuan yang disediakan. Sementara itu, Fadilah turut berterima kasih kepada semua pihak terutama Kementerian Pendidikan, Rumah Sarawak di Kuala Lumpur dan Sarawak Volunteers yang membantu mengurus dan mempermudahkan kepulangan pelajar-pelajar berkenaan. Sepanjang pandemik COVID-19, Kerajaan Sarawak melalui Sarawak Volunteers dan Rumah Sarawak di Kuala Lumpur telah membantu seramai 12,168 pelajar Sarawak sama ada yang terkandas atau berdepan masalah di seluruh Semenanjung mahupun di Sabah dan Labuan. Malah ada juga bantuan turut diberikan kepada pelajar Sarawak yang pulang dari luar negara dalam tempoh berkenaan. Baik, Kementerian Kewangan menerusi inisiatif MyDigital akan memastikan pembayaran bagi semua perkhidmatan kerajaan akan dibuat secara tanpa tunai menjelang 2022. Ini akan mendorong keselamatan transaksi lebih tinggi, penyelarasan lebih baik, komunikasi mengenai usaha anti rasuah dipertingkatkan serta perkongsian maklumat lebih mudah. MyDigital menggariskan rancangan untuk mempercepat pencapaian Malaysia sebagai negara ekonomi maju dari segi teknologi melalui rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kerajaan meneruskan usaha untuk memastikan tadbir urus yang baik, penyampaian perkhidmatan awam lebih cekap dan berkesan di samping mengekang ketirisan, penipuan dan rasuah. Sehingga kini kerajaan menggalakkan pendigitalan dalam pelbagai aspek termasuk pemodenan penyampaian perkhidmatan awam dan dalam usaha membendung rasuah. Kerajaan juga telah beralih kepada sistem kad pengenalan elektronik dan pengesahan identiti secara biometrik bagi pengesahan diri orang ramai yang mempercepat bantuan kerajaan secara langsung untuk memastikan keterangkuman, kebolehcapaian, ketelusan dan kebertanggungjawatan. Setakat ini, bantuan langsung kebanyakan dilakukan tanpa menggunakan tunai dengan permohonan dan pembayaran untuk bantuan prihatin rakyat dan geran khas prihatin dibuat secara elektronik dan dalam talian.
Sementara itu, dedah Tengku Zafrul, sejumlah 5.08 bilion ringgit telah dan akan disalurkan kepada hampir 1 juta perniagaan kecil dan sederhana PKS Mikro di bawah geran khas prihatin GKP semenjak pandemik COVID-19 melanda negara. Di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa, kerajaan telah memutuskan pemberian GKP 3.0 sebanyak RM1,000 kepada lebih 1 juta peniaga mikro untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka, khususnya dalam menguruskan aliran tunai masing-masing. Melalui program pemerkasa tambahan yang diumumkan pada 31 Mei 2021, kerajaan telah mengumumkan komitmen yang sama sepanjang tempoh PKP 3.0 dengan pemberian tambahan sebanyak RM500 yang menaikkan jumlah bayaran kepada RM1,500 bagi setiap PKS Mikro. Okey, untuk GKP atau Geran Khas Prihatin, mereka yang telah menerima GKP sebelum ini akan menerima GKP tambahan yang diumumkan di dalam Permekasa Plus. Kadar GKP ini akan ditambah sebanyak RM500 kepada RM1,500. Ini bermakna hampir 1 juta PKS Mikro akan menerima RM1,000 pada bulan Jun dan RM500 lagi akan disalurkan pada bulan Julai. Bayaran tambahan sebanyak RM500 itu yang melibatkan peruntukan hampir RM500 juta akan dibayar pada Julai 2021. GKP 3 ni kita akan belanjakan RM1.5 bilion untuk 1 juta penerima. Jadi jumlah keseluruhan GKP yang kita belanjakan ni ialah RM5.1 bilion. Pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan dalam sistem GKP dan semakan status kelulusan boleh dibuat mulai 8 Jun 2021 di pautan yang tertera. Sekian sahaja utama pada malam ini. Terus patuhi SOP dan jaga jarak 1 meter anda. Sebelum mengakhiri utama pada malam ini, saksikan video bekas pesakit COVID-19 menjalani fisioterapi di lombong garam bawah tanah di Poland. Saya Jessica Chung, salam hormat dan selamat malam.